A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi Quran, bersama-sama dengan Quran mengikut muka surat insya-Allah. Dan kita akan melihat sedikit sahaja insya-Allah dalam masa 20 minit, dalam masa 25 minit, dalam masa 30 minit, apakah pemahaman-pemahaman yang kita boleh dapat daripada ayat-ayat yang ada di dalam muka surat tersebut insya-Allah. Pada hari ini kita akan bersama-sama dalam muka surat insya-Allah 388. Muka surat 388 insya-Allah. Dan dalam ayat ini kita masih lagi dalam surah Al-Qasas juzuk yang ke-20. Pada hari ini kita akan bersama-sama dalam ayat yang ke-22 daripada surah Al-Qasas ini sehingga ayat 28 insya-Allah. Jadi cerita kita pada hari ini adalah masih lagi berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS. Jadi sebagaimana kita sebutkan, memang surah Al-Qasas ni memang adalah menceritakan tentang kisah Nabi Musa AS. Jadi yang terakhir yang kita baca semalam, yang kita baca sebelum daripada ini adalah Nabi Musa telah membunuh, bukan dengan niat untuk membunuh, bukan dia nak membunuh, tetapi dia telah menumbuk seorang bangsa Kipti di negeri Mesir. Kemudian selepas daripada menumbuk, tiba-tiba orang tu mati. Dikatakan kerana kekuatan. Jadi banyaklah sebenarnya cerita-cerita yang berkaitan dengan kekuatan Nabi Musa ni. Dia buat satu benda, rupanya dia ni sangat kuat rupanya. Jadi akhirnya sebab itulah orang katakan, kalau orang Melayu lah kan, dia katakan berkata kuat Musa, dia kata. Kuat Musa tu maknanya seorang yang sangat kuat lah. Perbandingannya. Jadi Nabi Musa AS ni selepas daripada tu berlaku lagi, esoknya dia menemui orang yang sama, yang bukanlah orang yang dibunuh tu orang yang sama, tapi orang yang bertengkar tu. Jadi sebab itulah maka dia takut pada ketika tu, maka akhirnya dia lari. Dia lari daripada negeri Mesir selepas daripada dinasihati oleh seorang daripada keluarga ala Firaun. Iaitu seorang daripada keluarga Firaun mengatakan bahawa orang-orang Firaun sedang merancang untuk memplan untuk membunuh Musa. Jadi Nabi Musa pun larilah, maka sampailah kita ceritanya pada hari ini, iaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Sadaqallahul azim. Ayat 22. Iaitu apa maksud dia? Walamma tawajjaha, dan apabila tawajjaha, menghala, tilqa'a Madyan, menghala ke Madyan. Jadi adakah Nabi Musa ni memang plan nak pergi ke Madian ke ataupun tak pergi ke Madian ke? Itu sebenarnya bukan plan dia nak pergi ke Madian tu. Tapi dia menghala ke Madian. Pada masa tu dia tak tahu kan. Tak tahu nak pergi ke mana, tak tahu apakah yang terbaik untuk dia dan sebagainya. Jadi kalau kita lah kan, dalam keadaan sekarang ni kita panggil, keadaan bila kita ni tidak pasti nak ke mana, apakah pilihan kita, maka kita panggil, kita minta istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istikharah ni ialah kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan apa yang terbaik untuk kita. Bukannya kita mengundi, bukan kita letakkan tulisan dalam kotak kemudian kita goyang-goyang, kemudian kita angkat satu, bukan. Tapi ialah dengan kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala berikan pilihan kita ni adalah pilihan yang terbaik untuk agama kita, untuk dunia kita. Jadi Nabi Musa AS ni pada masa ni ialah dia pun berdoa kepada Allah. Jadi kita ni pun lah elok sangat kan, jika sekiranya kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memang patutlah kan, supaya Allah Taala tunjukkan ke mana yang terbaik. Jadi dia berkata katanya, asa rabbi, moga-moga Allah Taala an yahdiyani, tunjukkan aku sawa as-sabil, jalan terbaik. Jalan terbaik nak buat apa, nak pergi ke mana dan sebagainya. Sebab kalau dia pergi tempat lain jadi lain. Tapi sekarang dia menghala ke Madian. Walamma warada ma'a Madyan. Tiba-tiba ceritanya terus, iaitu dia sampai kepada warada ma'a Madyan. Warada di sini ialah tiba, kalau ikut bahasa Arabnya warada ni masuk.
Bukan, tapi sini bukan maksudnya masuk ke Madian tu, bukan masuk ke dalam air tu, bukan. Tapi warada Madian, dia tiba kepada tempat air. Tempat air tu ialah di kampung Madian tu ada telaga di mana ada air di situ. Jadi orang-orang akan membawa binatang-binatang ternakan. Jadi boleh kita faham di sini bahawa orang-orang di Madian ni kerja utama mereka ialah mengembala kambing dikatakan pada masa itu, dan juga menggembala unta. Jadi mereka pun masing-masing bawalah unta kat situ kan. Jadi jadi Nabi Musa alaihissalam sampai di situ. Warada Madian wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Didapati satu kumpulan daripada manusia, iaitu bangsa Madian itu yasqun. Yasqun itu ialah memberi minum kepada binatang-binatang pemeliharaan mereka. Jadi ramailah pada masa tu kan. Jadi mungkin time tu ialah time nak beri minum. Time bila tidak disebutkan, tak penting itu, tapi yang penting ialah apa? Wa wajada min dunihimul mar'ataini tazudan. Didapati, Nabi Musa dapati daripada ramai-ramai orang tu tiba-tiba ada dua orang perempuan. Maknanya boleh difahami kat sini ialah semua tu lelaki lah yang bawa binatang untuk memberi minum ke tempat air tu, semua tu lelaki. Tetapi ada dua orang tiba-tiba perempuan. Jadi nampaklah kan kepelikannya. Iaitu pelik apa? Iaitu bila semua orang lelaki, tiba-tiba ada dua perempuan. Jadi Nabi Musa pun terperasan ada dua orang perempuan. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Tazudan ini ialah maknanya ialah menghalang maknanya. Menghalang apa kat sini? Maksudnya ialah binatang-binatang, dia bawa binatang juga dua perempuan ni. Jadi binatang tu nak pergilah kan, nak berebut jugalah kan jadi bila nak berebut, tuan dia kena berebutlah sekali kan dalam bersama-sama binatang tu. Tapi dia menghalang binatang tu. Jangan maknanya macam tu lah kan jangan dia tak beri binatang tu nak pergi sehingga orang tu habis kan. Jadi qala ma khatbukuma. Jadi melihat keadaan tu, Nabi Musa pun bertanyalah kepada kedua tu, kepada dua perempuan tu. Qalata, jadi mereka pun menjawablah. Kedua tu menjawab, qalata, dia berkata, dua perempuan tu berkata, la naski hatta yusdirar ri'a. Kami tidak akan memberi makan, minum kepada binatang kami ni sehingga hatta yusdirar ri'a. Yusdirar ni artinya ialah balik maknanya. Yarji'un. Maknanya ar-ri'a tu ialah pengembala-pengembala tu. Maknanya sehingga pengembala kambing tu balik semula, pengembala unta-unta semua balik semula, semua keluar dah habis dah minum mereka, maknanya binatang mereka dah minum puas dah semua. Kan, jadi barulah kami akan memberi minum. Jadi lepas tu dia kata, qala ta la naski, kami tak akan beri minum binatang kami ni hatta yusdirar ri'a, sehingga balik semualah tu. Kemudian wa abuna syaikhun kabir. Jadi mereka pun berilah alasan kenapa mereka buat macam tu. Artinya kenapa mereka tu berada di situ. Kenapa tak lelaki juga. Jadi artinya kat sini ialah dua orang perempuan ni tidak berebut bersama lelaki tu. Kalau nak berebut mana boleh kan. Tapi terpaksa berebutlah dengan lelaki. Muzahamah dia panggil kan dalam bahasa Arab tu kan, sebagaimana disebut dalam tafsir. Disebabkan mereka ni tak nak muzahamah. Jadi di sini tunjukkan satu kelebihan, satu akhlak yang baik yang ada pada perempuan muslimah, iaitu dia tidak berebut dengan lelaki. Tidak pergi. Walaupun ikutnya lah dia akan habis masa lah kan mungkin dia datang awal sikit ke benda, tapi dia tak nak berebut. Jadi dia biarkan orang lelaki tu bawa binatang mereka dulu, kemudian barulah selepas daripada tu habis, barulah dia orang pergi. Jadi ini satu kehebatan lah, kelebihan yang Nabi Musa tengok, Nabi Musa perasan. Kemudian mereka beri alasan ialah kerana ayah kami ni, kami buat macam ni. Jadi adalah perbincangan kat sini kan, adakah patut maknanya perempuan bekerja. Jadi jawapan dia ialah kalau ikut asalnya perempuan bukannya bekerja. Bukan maknanya perempuan tu bekerja mencari makan untuk family kan, tetapi jika sekiranya ada kepentingan dan keperluan. Jadi sebab itu yang disebutkan kat sini ialah wa abuna syaikhun kabir. Maknanya ayah mereka ni tidak mampu untuk berebut dengan orang kan. Fasaqalahuma. Kemudian apa yang berlaku ialah cerita ni macam pendek-pendek lah kan tapi ahli tafsir dia akan adalah sambung celah-celah tu. Apa yang berlaku ialah Nabi Musa pun kasihanlah kepada perempuan ni. Fasaqalahuma, lalu dia memberi minum kepada keduanya, untuk keduanya, iaitu memberi minum binatang-binatang kedua-dua mereka ni. Jadi yang disebutkan dalam tafsir, ada disebutkan dalam tafsir begini, dia kata
Bagaimana boleh dapat beri minum tu? Dia berebut juga ke? Nabi Musa bawa binatang tu berebut kan dengan orang ramai tu? Dia katakan tidak. Tapi ada satu telaga di situ, yang mana telaga tu tertutup. Tertutup dengan batu yang besar. Dan batu ni tak mampu orang angkat. Kecuali dia kata 7 hingga 10 orang. Ada setengah dalam tafsir kata 10 orang boleh angkat batu tu barulah bergerak. Tapi Nabi Musa pergi, dia angkat seorang dia je. Itu yang dikatakan lagi, cerita bahawa Nabi Musa ni hebat. Dia hebat tu maksudnya hebat kekuatan. Allah Ta'ala beri kekuatan pada dia. Dengan seorang dia tu, dia boleh angkat batu tu. Sehingga, wow, dia boleh bagi minum kepada binatang pemeliharaan dua orang perempuan tadi tu. Jadi, fasaqalahuma. Jadi selepas daripada tu, mereka ni pun baliklah. Dua orang perempuan ni pun baliklah bawa binatang mereka. Balik awal lah hari tu. Summa tawalla ila zilli. Jadi yang Nabi Musa ni pun sudah tu dia pun tawalla ila zilli, tak apalah, dia pun pergi duduk tepi. Zil ni ialah naungan. Azil fi zilalil Quran tu, maknanya di bawah naungan Quran. Jadi dia duduk di bawah zil. Zil ni dikatakan ialah sama ada zil dinding ataupun zil pokok. Ada dua lah. Ada yang kata pokok, naungan pokok, di bawah bayangan pokok, maknanya di bawah pohon, sebuah pokok. Ada yang kata ialah di bawah satu macam, bukanlah dinding apa, maknanya ada batu kan, ada jadi terlindung. Dia duduk di bawah tu. Faqala, jadi pada masa ni dia pun berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Gitu. Itu doa Nabi Musa alaihissalam. Doa ni apa doa dia? Ya Rabbi, wahai Tuhan, inni lima anzalta ilayya min khairin. Dia kata alangkah eloknya, dia kata, jika sekiranya engkau turunkan kepada aku min khairin. Min khairin tu ialah dalam tafsir jalan lain dia kata min ta'min, ataupun min ta'amin, gitu, daripada makanan. Jadi dia kata sini apa benda, iaitu ya Allah. Sebab jadi boleh difahami pada masa tu bahawa Nabi Musa alaihissalam adalah dalam keadaan sangat lapar. Jadi dia sangat lapar, jadi dia kata inni lima anzalta ilayya min khairin. Ya Allah, dia kata turunkanlah aku kepada aku ni, kata makanan. Dia kata ilayya min khairin. Khairin tu ialah makanan. Kalau ikut pendapat yang kuatnya dalam tafsir. Kemudian fakir. Fakir tu apa pula? Fakir tu bukannya makanan tu fakir, bukan. Tapi aku ni fakir. Aku sangat berhajat kepada makanan pada masa tu. Dia laparlah. Jadi Nabi Musa berdoa, ya Allah, eloknya jika sekiranya aku ni dapat makanan, kerana aku ni sangat berhajat kepada makanan. Gitu min khairin fakir. Fakir aku. Fakir ni aku kepada makanan sekarang ni. Jadi selepas daripada dia doa tu, teruslah tiba-tiba tu ayat yang seterusnya, ayat 25, dia kata apa? Faja'athu ihdahuma. Tiba-tiba datanglah salah seorang daripada keduanya. Kedua apa? Kedua perempuan tadi tu. Salah seorang je yang datang tu, bukan berdua. Jadi lafaz ni lafaz perkataan yang kita boleh dapat pengajaran ni, kita boleh belajar pada sini ialah faja'athu. Fa tu maknanya tiba-tiba datang terus. Makna fa tu maknanya kita sebut sebelum daripada ni adalah kan litartib wa ta'qib. Ta'qib tu makna terus, immediately after that datang. Datang apa? Datang salah seorang daripada perempuan tu. Maknanya doa Nabi Musa ni terkabul lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan. Kabulkan apa? Kabulkan datang perempuan tu. Kalau ikutnya tak tahu cerita apa benda lah kan Perempuan tu datang, jadi ceritanya macam mana perempuan ni boleh datang? Jadi adalah cerita di belakang tu lagi, banyak tu lagi yang Allah Subhanahu wa taala tak ceritalah kepada kita kat sini, tapi ahli tafsir ceritakan, iaitu apa? Dikatakan maka datanglah perempuan tadi tu, dua orang tadi tu, dia balik ke rumah dia. Tiba-tiba ayah dia pelik lah. Kenapa biasanya balik ni, biasa dekat maghrib, hari ni tiba-tiba asar dah balik. Gitulah contohnya kan, balik lebih awal. Jadi mereka berdua pun bercerita lah, tadi ni ayah ada seorang lelaki tu, dia ni gini. Jadi kemudian dia beri minum kepada kami. Sebab itulah kami dapat minum awal. Ni binatang-binatang kami ni. Sebab tu kami balik sekarang ni, balik awal. Jadi bila macam tu, pakcik tadi tu, ayah kepada perempuan berdua tadi tu pun berkatalah kepada, maka panggillah sepatutnya kan, panggillah
dia tu untuk kita ajak ke rumah. Gitu. Jadi dia kata kat sini kan, tamshi. Jadi perempuan tu datang bila Nabi Musa alaihissalam berdoa tu, teruslah datang perempuan salah seorang daripada mereka tu, tamshi ala istihya. Dia berjalan dengan malu-malu. Jadi malu-malu macam mana? Dalam tafsir kata dia menutup mukanya dengan bajunya. Macam mana kita tahu lah kan. Mungkin tutup baju macam ni kan. Gitu ke tak tahu. Ambil lengan baju tutup ke macam mana dan sebagainya. Tapi malu-malulah gitu kan. Jadi dalam ayat ni dia kata tamshi ala istihya tu menunjukkan salah satu daripada sifat perempuan lah. Jadi sifat perempuan nak berjumpa dengan orang lelaki pula kan. Jadi orang lelaki pula tak tahu, tak kenal siapa ni kan. Bukan saudara dia, bukan apa ni kan. Jadi dia malu-malu lah kan. Jadi itulah sifat yang baik pada perempuan. Secara tidak langsung kita boleh faham daripada ayat ni. Jadi dua orang perempuan ni adalah orang yang dianggap sebagai orang yang soleh lah. Orang yang solehah bukan solehah. Solehah. Kenapa? Kerana ayah dia ni adalah seorang yang sangat baik. Siapa ayah dia ni? Kita tengok selepas daripada ni. Qalat inna abi. Dia kata sesungguhnya ayah aku yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Panggil kamu ni, panggil awak. Untuk apa? Untuk dia balas ataupun beri upah atas usaha awak memberi minum kepada binatang kami. Ma saqaita lana. Apa yang kamu buat tadi tu, beri minum tadi tu. Jadi cerita dia, Nabi Musa pun ikutlah dia ni balik ke rumah tu. Jadi cerita dalam tafsir lagi kan. Tafsir lagi dia kata macam ni, dia kata bila perempuan tu macam tu, maka perempuan tu berjalanlah kat depan. Dalam tafsir ni saya sebut ni dalam tafsir jalan lain. Dia sebutkan perempuan tu pun berjalan ke depan untuk Nabi Musa ikut kat belakang. Tapi pada masa tu dia katakan angin bertiup kan. Angin bertiup maka terbukalah sedikit aurat perempuan tu, nampak kaki sikit kan. Dia cerita nampak kaki sikit je, bukan terbuka tapi nampak kaki sikit. Jadi Nabi Musa pun kata dipanggillah perempuan tu, kata ni awak berjalan kat belakang. Jadi tu nak menunjukkan kisah dalam tafsir ni kan. Dia kata menunjukkan apa? Bahawa bagaimana Nabi Musa ni sangat menjaga pandangan dia, maka nak jagalah kan nak jaga, jadi dia letakkan perempuan tu belakang. Padahal nak pergi rumah perempuan tu. Kalau ikut nak pergi rumah perempuan tu, maknanya dia kena berjalan di depan lah kan. Kalau tak macam mana? Nampak jalan, tahu jalan kan. Jadi dia suruh berjalan kat belakang. Tapi bagaimana pula? Jadi perempuan tu lah memberitahu. Jalan kot sini, jalan kot sini, jalan kot sini. Maknanya agak jauh jugalah kan. Agak jauh tu maksudnya bukanlah tepi tu kan, bukan tepi air tu. Nampak rumah terus kan. Tapi maknanya dia berjalan di belakang. Jadi dia beritahu, memberi isyarat. Ada yang kata, dalam tafsir kata, dia menggunakan anak batu. Kalau sampai dua tu jalan, dia lontar sana, ikut sana. Lontar sana, kanan, kiri, dia lontar anak batu ke sana, ikut sana. Dia tak bercakap lah maknanya. Tu cerita bagaimana perjalanan daripada tempat air tu nak pergi ke rumah tadi tu. Syekhun Kabir tadi tu. Syekhun orang tua tadi tu. Jadi dia kemudian kata falamma ja'ahu. Jadi akhirnya sampailah. Sampai kepada rumah tu, kemudian waqassa alaihil qasas. Jadi Nabi Musa pun berceritalah kepada pak cik tua tu, Syekhun Kabir tu, tentang cerita-cerita dia. Cerita dia bunuh ginilah, dia datang dari Mesir lah. Qala la takhaf. Jadi pak cik tua ni kata la takhaf, jangan takut, najauta minal qaumiz zalimin. Kamu sekarang selamat daripada orang-orang yang zalim. Jadi memang label diberi kepada Firaun tu label orang zalim. Jadi maksudnya pada zaman tu dah masyhur dah bahawa Firaun ni zalim sampai kepada negeri Madian. Negeri Madian ini dikatakan dalam tafsir kata ialah 8 hari perjalanan daripada negeri Firaun, negeri Mesir tu. 8 hari perjalanan Kalau kita sekarang ni satu marhalah ni ialah lebih kurang 40 km. Satu hari perjalanan. Jadi kalau hari ni kalau ikut marhalah dua yang dipanggil dua marhalah tu ialah 80 km. 80 hingga 90. Kata 80 lah kan jadi maknanya 40 satu marhalah, satu hari, satu marhalah ialah 40. 45 km. Jadi kalau kita kata 40 km kali dengan 8, berapa? 40 kali dengan 8, jadi maknanya berapa? 40 kali dengan 8. 4 kali 8 32 kan? Betul Jadi 320 km maknanya. Kalau ikutnya lah, ikut perjalanan Madian tu sampai ke 320 km ni jauh. Jauh kan? Jauh tu
Jauh. Kalau kita sekarang daripada mana? Kalau saya ni daripada Terengganu ni 320 kilometer ni, dah lepas daripada Temerloh tu, nak pergi ke Kuala Lumpur. Gitu. Maknanya jauh lah. Sampai ke dekat-dekat dengan Bentong tu kan. Tu. Itu apa ni? Kalau kita katalah kan, 300 apa tadi? 320 kilometer sebelum Bentong tu. Jadi maknanya jauh lah perjalanan dia tu. Nabi Musa ni gitu tu cerita dia. Kemudian jadi sebab itulah apa ni, Syekhun Kabir ni, pakcik tua ni kata kau dah selamat sekarang daripada orang zalim tu. Maknanya menunjukkan bahawa jangkauan tentera Firaun tu tak sampai ke situ. Kawasan pemerintahan dia tu tak sampai ke situ. Jadi sebut seterusnya ceritanya lah, qalat ihdahuma, selepas daripada itu seorang perempuan daripada itu berkata, ya abati, wahai ayahku. Dipanggil abati itu ialah daripada abi lah abi, abati. Kalau dalam bahasa Arabnya, kalau abi itu ayahku, kalau abati itu ialah maknanya kasih sayang lagi, menunjukkan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Ya abati, wahai ayahku yang dikasihi, gitu kan. Istajirhu, dia kata ambillah dia bekerja. Inna khaira man istajarta, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil bekerja, ialah al-qawiyyu al-amin. Al-qawiyyu ialah yang kuat, al-amin ialah yang amanah. Jadi ada dua sifat kat sini yang ada pada Nabi Musa, yang dinampaki oleh perempuan ini. Yang perempuan ini nampak pada Nabi Musa ni ada dua benda ni, al-qawiyyu al-amin. Jadi ditanyalah oleh ayahnya dalam tafsir, kata, bagaimana kamu kata dia ni al-qawiyyu al-amin? Jadi perempuan tu pun berceritalah, iaitu yang pertamanya dia mampu angkat batu tu besar tu yang tutup perigi tu, sehingga dapat beri minum kepada kami. Itu satu. Dia kata lepas tu dia ni qawi. Kemudian al-amin. Al-amin tu ketika dia berjalan, ketika dia dia berjaga. Jaga dia punya apa kan? Tengok tak berjalan di belakang, dia berjalan di depan. Kemudian dia macam-macam lagi lah. Jadi itulah menunjukkan bahawa dia ni adalah al-amin. Jadi dua benda ni kita ambil, diabadikan dalam Quran untuk menjadi sifat yang sepatutnya kita memilih orang dalam buat sesuatu benda. Al-qawi itu ialah kemampuan, al-amin tu ialah al-amanah. Al-amanah tu maknanya ialah orang tu mestilah orang yang baik. Kalau tak amanah ni dia akan rasuah, tak amanah dia akan gini, tak akan gini, akan menipu dan sebagainya kan. Buat kerja tak bagus. Satu lagi kemampuan dia buat kerja. Jadi sebab tu nak memilih apa-apa, nak memilih mufti katakan, mesti mempunyai keilmuan yang baik. Mufti kan, dan juga dia ni amanah, dia ni maknanya mempraktikkan ilmu dia tu, seorang yang baik dalam agamanya dan seorang yang mampu dari segi kemampuan ilmunya. Nak jadi mufti. Kalau nak jadi accountant, kalau nak jadi nak jadi panglima tentera, kalau nak jadi menteri, kalau nak jadi apa benda, semua benda mestilah orang tu mesti qawiyun al-amanah. Kemungkinan orang tu baik tetapi dia tidak ada kemampuan untuk buat benda tu. Sebab apa? Tak ada ilmu benda tu. Kadang-kadang ada orang tu mempunyai ilmu sesuatu tapi dia tak amanah kan, dia tak baik. Dia ni menipu dan sebagainya kan, pantang. Jadi maknanya perempuan ni sebut dua sifat melalui Al-Quran sebut melalui lidah perempuan ni, iaitu bahawa mestilah orang yang nak buat kerja tu apa-apa, mestilah orang tu mesti al-qawiyyu al-amin. Okey. Jadi seterusnya ayah dia pun setujulah ceritakan tak. Kemudian qala inni uridu an unkihaka, tambah lagi dah ambil bekerja dah ni kan. Kemudian Syekhun Kabir tadi ni berkatalah kepada Musa, pada Nabi Musa, inni aku nak untuk menikahkan kamu, mengahwinkan kamu, ihdabnatayya, salah satu daripada dua orang perempuanku ni, anak aku ni, hataini, hak mana satu tak sebut dah ni, ala an ta'jurani samaniyah hijash, dengan syaratnya, dengan mas kahwinnya ialah engkau bekerja dengan aku selama 8 tahun. Jadi ini tawaran daripada siapa? Daripada pakcik ni. Kemudian dia kata fa in atmamta ashran, kalau kamu sempurnakan 10 tahun, famin indik, maka bagus sangat. Kata. Jadi maknanya tambahanlah 8 tahun syarat untuk mas kahwin. Kalau kamu ni, tapi kalau kau nak tambah 10, nak tambah 2 lagi, bagus. Cantik-cantik. Gitu. Jadi wa ma uridu an asyqa alaika, aku bukan nak menyusahkan kau,
satajiduni insyaallahu minas solihin. Kamu akan dapati, nanti kamu akan duduk kat sini, kamu dapati bahawa apa ni, dapati aku ni, Syekhun Kabir ni adalah seorang yang soleh. Jadi akhirnya apa kata Nabi Musa? Jawapan Nabi Musa ialah qala zalika baini wa bainak. Ini adalah perjanjian kita dengan saya dengan awak, wahai pak cik. Dia kata ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Mana-mana satu yang aku tunaikan nanti, maka dia kata fala udwana alayya, janganlah marah lagilah. Jangan ambil kira sangatlah. Gitulah maknanya lebih kurang. Kemudian dia kata wallahu ala ma naqulu wakil. Allah menjadi saksi di atas apa yang aku cakapkan ini. Jadi maknanya dijadikan sebagai satu standard kalau kita buat perjanjian atau apa-apa dengan sesiapa, maka kita katakan ucapan ni, iaitu wallahu ala ma naqulu wakil. Allah Taala menjadi wakil. Wakil kat situ apa? Maknanya menjadi saksi di atas apa yang kata-katakan. Jadi kita perjanjian apalah, tak kiralah perjanjian orang buat ni orang baik ke orang janji apa-apa nak buat baik kan. Jadi janji apa-apa maka gunakan perkataan ini. Jadi begitulah kisah yang kita baca pada hari ini tentang Nabi Musa. Jadi pengajaran ni ada dua benda saya nak sebut lagi, iaitu yang pertamanya ialah kisah Nabi Musa tadi tu. Nabi Musa alaihi salam, setelah daripada dia meminun kepada perempuan tu, kemudian dia pun pergi duduk di bawah naungan pokok ke, bayangan pokok, bayangan dinding ke, apa benda, bayangan batu ke. Lepas tu dia berdoa tu. Jadi selepas daripada dia berdoa tu, iaitu doa apa tadi? Rabbi bukan tak ada ya Rabbi inni gitu Rabbi inni. Memang dalam bahasa Arab dia akan tulis macam tu. Jadi maknanya wahai Tuhan wahai Tuhan maknanya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Gitu. Ya Allah, cantiknya kalau kau beri makanan kepada aku, sebab aku ni berhajat sangat kepada makanan. Aku ni fakir kepada makanan. Jadi selepas daripada doa tu, tiba-tiba tu datang perempuan tu. Bawa pergi rumah, dapat makan lah. Jadi bila balik perempuan tu, dia kata ada asyak, dia kata. Jadi menunjukkan pada waktu tu dah nak malam dah. Jadi dia pun asyak, makan asyak. Lepas tu bukan setakat tu saja. Dia suruh minta bekerja dan suruh dia offer kahwin lagi. Jadi ni cerita, jadi adalah kan di kalangan ulama-ulama sebut, dia kata doa ni dalam Quran ni banyak. Bila kita Allah Ta'ala sebutkan satu doa, kemudian biasanya akan ada fa kat belakang tu. Bila ada fa di belakang tu, mana huruf fa menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa doa tersebut tu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kabul tu bila tak kira tapi makna dikabulkan dalam ayat Quran dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mendapat apa yang selepas daripada tu. Jadi doa Nabi Musa di sini, Nabi Musa berdoa iaitu dengan baca doa tadi, kemudian tiba-tiba dipanggil oleh perempuan tu, tiba-tiba datang sekonyong-konyongnya, sekoyong-koyongnya datanglah perempuan tu, ajak pergi rumah dan kemudian dapat makan dan dapat kahwin sekali. Jadi adalah ulama katakan doa ini adalah menjadi doa untuk orang yang susah nak kahwin. Itu cerita je kan. Jadi kalau siapa-siapa yang nak kahwin, pergi kahwin minta orang tak nak, kahwin minta orang tak nak, kata apa tu susah sangat nak kahwin kan. Jadi baca doa ni banyak-banyak insya-Allah kan. Lepas tu akan dapatlah kahwin, ada orang minta nanti. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pasal Syekhun Kabir ni. Syekhun Kabir ni siapa? Dalam Quran ni, dalam ayat ni dia tak sebut siapakah Syekhun Kabir. Nama tak sebut. Jadi setengah ulama kata macam ni, dia kata apabila Allah Subhanahu Taala tidak menyebutkan nama, menunjukkan bahawa dia tu bukan nama yang tertentu. Yang penting situ ialah bukannya dia tu siapa, tapi yang penting tu ialah orang tu adalah orang soleh. Jadi sebab itulah di dalam ini Syekhun Kabir ni ada banyak pendapat ulama. Pendapat ulama tafsir lah. Setengah ulama tafsir kata dia adalah Nabi Shu'aib AS, tapi tak disebutkan nama. Tapi ini hanyalah satu pendapat sajalah. Ada pendapat lain kata bahawa dia adalah sepupu kepada Nabi Shu'aib, bukannya Nabi Shu'aib. Ada pendapat lain kata ialah dia salah seorang daripada keluarga Nabi Shu'aib, tapi bukan sepupu dia dan bukan Nabi Shu'aib itu sendiri. Jadi itulah tiga pendapat besar di kalangan ulama-ulama tafsir yang menafsirkan siapakah dia orang ini. Gitu, siapakah dia orang yang dijumpai oleh Nabi Musa AS dan kemudian tu Nabi Musa jadi menantu kepada dia ni. Gitu kan. Jadi bukan mestinya Nabi Shu'aib bukan sebenarnya Nabi Shu'aib. Okey. Jadi setakat tu saja untuk hari ini. Kita habis muka surat 300 berapa dah kita hari ni? 388. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi muka surat 389
pada kali yang akan datang insya-Allah. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.